Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam siri muhasabah atau dalam siri tazkirah, khususnya bagi seluruh warga UMK, staf, pelajar dan seterusnya kepada sesiapa saja yang dapat menonton, mendengar dan melihat siaran ini. Jadi Alhamdulillah, sebagaimana dalam siri yang lepas, saya telah menjelaskan apa sikap kita dalam menghadapi situasi untuk menghadapi keadaan gejala penularan wabak yang kita hadapi, COVID-19 pada hari ini. Jadi, bagaimana pula keadaan kita untuk kita menghadapi perkara-perkara seumpama ini? Kita telah pun diminta oleh pihak kerajaan agar untuk bekerja daripada rumah. Walaupun kita dicutikan dalam erti kata kita tidak digalakkan untuk datang ke pejabat, tetapi kita masih boleh melakukan kerja daripada rumah. Jadi, sepanjang keberadaan kita dalam PKP ini, apa yang perlu kita lakukan? Terutama bagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah. Sebagaimana yang telah kita maklumi sebelum pada hari ini, bahawa kita perlu hadapinya, ini adalah merupakan satu dugaan. Ini adalah satu ujian daripada Allah kepada kita. Jadi, ada hikmah yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada kita pada hari ini. Jadi, apa yang perlu kita hadapi sekarang? Tak lain dan tak bukan, yang paling utama ialah kita menerima situasi ini dalam keadaan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya apabila datangnya penularan wabak ini, hinggakan kita bukan saja ke pejabat pun kita tak boleh pergi, bahkan ke mana-mana sahaja kita nak bersiar-siar, kita nak hatta ke masjid sekalipun sekarang. Kita lihat bagaimana pintu masjid dah ditutup. Solat Jumaat dah berapa kali telah ditangguhkan dari minggu ke minggu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tak lain dan tak bukan, sepatutnya kita sebagai seorang Muslim adalah kita lebih dekat lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita mendekati Allah, bertawakal kepada Allah dengan usaha-usaha yang berbagai-bagai yang boleh kita teruskan rutin kita. Tak semestinya apabila kita tidak boleh berada di masjid, kita tidak boleh mengalungkan zikir. Tak semestinya apabila kita tidak berada di masjid, kita tidak boleh mengadakan solat secara berjamaah. Tak semestinya apabila kita tidak boleh berada di masjid, kita tidak boleh mengalungkan azan contohnya. Atau kita boleh mengalungkan doa, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah merupakan rutin yang sepatutnya kita kena teruskan. Bahkan dalam penularan wabak pada masa ini, sepatutnya lebih-lebih lagi kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sudah tentu walaupun berada di rumah, laungan azan tetap kita laungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar syiar ini kita teruskan di rumah kita. Ajak bersama-sama dengan kita, anak-anak kita, isteri, suami kita untuk bersama-sama melakukan solat secara berjamaah. Pahala tetap kita dapat melakukan solat secara berjemaah sebagaimana yang dijanjikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaah afdal min salatil faz bi 27 darajah. Atau sebagaimana riwayat dengan bi 25 darajah, 27 darajat kita akan dapat apabila kita mengadakan solat secara berjemaah. Jadi, jadikanlah rumah itu sebagai lapangan masjid kita.
Jadikan rumah itu sebagai satu tempat untuk kita laungkan azan. Dan tempat untuk kita lakukan solat secara berjamaah. Sahutlah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang membawa maksud kepada kita bahawa solat itu didirikan di mana tempat di mana dilaungkan azan. Maka inilah masa yang terbaik bagi kita untuk kita mengajak seluruh ahli keluarga kita. Untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajak anak-anak saudara kita yang mungkin berada di rumah kita, untuk mengajak isteri ataupun suami kita dan lain-lain ibu bapa kita untuk bersama untuk kita melakukan solat secara berjamaah setiap waktu. Jangan kita leka. Jangan kita beralasan bahawa apabila masjid ditutup maka kita tidak dapat berjamaah. Itu satu pegangan yang begitu silap sekali. Maka dirikan solat berjamaah. Adakan wirid, doa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita, khususnya kita sekeluarga, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyakkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ini yang sepatut yang kita lakukan. Jadikan suasana di rumah kita itu adalah seumpama masjid. Jadikan rumah kita itu seumpama ruang di masjid, dewan untuk kita melakukan solat bersama-sama dengan keluarga. Dan apa salahnya sebaik daripada selesai melakukan solat, ketua keluarga yang sepatutnya si suami ataupun si bapa, bukalah mana-mana buku, bacalah sepotong hadis, sepotong ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perdengarkan agar didengar oleh ahli keluarga kita. Just ambil masa 10 hingga 15 minit pun dah cukup bagi kita. Yang boleh kita gunakan tambahan. Semuanya sekarang berada di rumah kita. Semuanya berada di rumah. Semuanya tidak ada di luar. Jadi sebab itu senang untuk kita kumpulkan, untuk kita melakukan amalan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepejabat kita dah tak datang. Anak-anak kita ke sekolah pun dah tak datang. Anak-anak kita di institusi pengajian tinggi, di universiti pun mungkin ada yang dah balik berada bersama dengan kita. Maka inilah masa yang paling sesuai untuk kita lakukan secara berjamaah. Bukan solat sahaja secara berjamaah. Makan juga kita boleh adakan secara berjamaah, beramai-ramai bersama dengan keluarga kita yang mungkin sebelum pada ini kita tidak dapat nikmatinya. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan kerja kita di pejabat. Mungkin sebelum ini kita sibuk dengan urusan-urusan kita di luar daripada rumah kita. Jadi ini yang kita kena lakukan. Jangan jadi sebagaimana sebahagian daripada masyarakat kita. Walaupun PKP, walaupun berada di rumah, tapi masih masih lara, leka dengan urusan-urusan lain. Contohnya, mungkin ada yang masih memperdengarkan lagu-lagu yang berirama rancak. Masih memperdengarkan lagu-lagu yang berunsurkan cinta antara uda dan juga dara. Masih lagi bercerita kisah-kisah cinta antara lelaki dengan perempuan. Masih lagi diperdengarkan. Masya Allah. Jangan kita lakukan sedemikian. Sedarlah. Sedarlah bahawa ini adalah ujian kepada kita. Ini adalah dugaan kepada kita yang kita sendiri tidak tahu pun bila ianya akan berakhir. Bila Allah akan tarik semula apa yang disebutkan dengan COVID-19 ini. Walaupun dia dalam bentuk yang kita tidak nampak, tapi kita tahu dia berada di persekitaran kita. Sebab itu kita diminta sepanjang PKP ini. Sebab itu kita di PKP-kan
agar kita tidak keluar daripada rumah. Stay at home. Untuk kita berada di rumah. Berada di rumah. Tak lain dan tak bukan untuk menghindari, menghapuskan rantaian-rantaian COVID-19 ini. Dan seterusnya, itu dalam hal berkaitan dengan kerohanian yang perlu kita pertingkatkan lagi. Yang kedua, tak lain dan tak bukan untuk physically kita, untuk material kita, dengarlah apa yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib, yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan kita, yang dianjurkan oleh kerajaan kita sendiri. Mohon agar kita menjaga kesihatan kita, tidak keluar daripada rumah dan menepati sebagaimana yang disyorkan. Balik basuh tangan kita, sentiasa basuh tangan, sama ada dengan sanitizer ataupun dengan air biasa, dengan air sabun dan sebagainya. Jaga kesihatan kita dari masa ke semasa. Dan kita kena ingat bahawa ini adalah merupakan antara usaha kita. Walaupun kita panjatkan doa, walaupun kita bermunajat, walaupun kita berzikir, tapi ingat, usaha perlu kita langsungkan. Walaupun kita tawakal kepada Allah SWT, tapi tawakal tanpa usaha tidak akan menjadi. Kita perlu berusaha. Dan usaha tanpa tawakal juga tidak akan menjadi. Maka sebab itu kita kena ingat, tawakal dan usaha ini perlu jalankan serentak. Maka sebab itu, ayuhlah, marilah sama-sama untuk kita mengambil sikap bagaimana kita menghadapi situasi-situasi dalam keadaan PKP ini, dalam keadaan kita menghadapi negara kita, menghadapi dunia, menghadapi situasi wabak ini yang perlu kita ketahui semua. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang tips-tips yang boleh dinyatakan sebagai santapan, sama ada santapan rohani kita, santapan fizikal kita, agar kita maklumi tentang perkara-perkara ini dan kita hadapi dengan cara yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.